Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek akidah. Okay, akidah tajuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Okay. Dan hari ini kita akan belajar dalil aqli beriman kepada Allah. Okay, sebelum Ustazah masuk kepada dalil aqli ni, Ustazah ringkaskan balik maksud beriman kepada Allah yang kita dah belajar lepas-lepas. Beriman kepada Allah ni maksud dia kita kena percaya dan yakin bahawa Allah itu satu, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan, dan satu lagi kita kena percaya dan yakin bahawa semua makhluk di alam ini Allah yang mencipta. Itu yang definisilah ataupun maksud beriman kepada Allah. Jadi, saat ni Ustazah ayat semua makhluk ni Allah yang menciptakan. Allah yang buat. Jadi, apa bukti? Mesti kalau kita ni adalah apa bukti ataupun kita nak tahu mana Allah buat. Inilah hari ni kita nak belajar bukti. Dalil-dalil ni maksud dia bukti. Kalau lepas kita belajar dalil nakli. Bukti nakli ni maksud dia bukti daripada Al-Quran. Atau yang kedua bukti daripada As-Sunnah, iaitu hadis Nabi. Itu dipanggil dalil nakli. Daripada Al-Quran ni ada dalil surah Ikhlas ke? Dalil nakli. Yang hari ni kita nak masuk ialah bukti akli. Akli ni maksud dia akal fikiran manusia. Bukti akal daripada fikiran manusia bahawa beriman kepada Allah ni benarlah. Dalil akli. Kalau kita fikir, kita bukti ni dia daripada akal fikiran. Kita kena fikir barulah kita dapat bukti tu. Bukan kita lah. Manusia yang pada zaman-zaman dahulu, ulama yang ada ilmu dia tinggi. Okay. Yang pertama kita tengok deh, bukti daripada akal fikiran manusia. Semua makhluk di dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Kalau kita fikir makhluk seperti kucing, manusia, binatang, lembu, ikan tu, kalau kita fikir siapa yang buat dia, kita jadi terfikir. Itulah dipanggil dalil akli, dari dalil daripada akal fikiran manusia. Kalau kita fikir siapa yang buat ni, kita jadi fikir siapa yang buat kita ni, siapa yang buat ibu kita. Jadinya Allah lah. Itulah dalil kita nak jawab kalau orang lain tanya. Sebabnya semua makhluk di dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Contohnya contoh senangnya manusia lah. Manusia ke? Manusia ni siapa buat kita? Orang kau buat kita. Datuk kita kau buat kita. Ni yang buat manusia ni ialah Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua makhluk termasuk manusia, haiwan, bulan, bintang, matahari dan semua makhluk di alam ini. Ni. Dia lebih detail lah, lebih terperinci. Manusia, ni ibu bapa, datuk nenek, haiwan, ikan, sotong, apa lagi, lembu, kambing, anjing, bulan, bintang, matahari bila siang hari dan semua makhluk di alam ini. Allah lah yang buat benda tu. Allah. Kalau kita fikir kan, Allah lah yang buat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa menjadikan alam ini. Di sini pula dia nak ayat Allah Maha berkuasa. Kita belajar dah kan. Allah itu Maha berkuasa. Dalam Al-Quran pun kita tahu banyak sebut Allah itu berkuasa, dia ada kuasa.
Jadi Allah menjadikan alam. Sebab Allah Maha Berkuasa, Allah menjadikan alam. Kalau kita fikir contoh manusia tak ada kuasa, tak ada kehebatan untuk kita nak cipta bulan. Kalau kita fikir ada manusia dia pergi buat bulan, lepas tu dia pergi letak bulan. Tak ada deh. Sebab kita ni tidak berkuasa. Allah Maha Berkuasa, Allah yang menjadikan alam. Allah yang buat bulan, bintang, matahari dan lain-lain lah. Okey. Yang keempat, tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri dan tidak mungkin ia dicipta secara kebetulan. Di sini dia menerangkan tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri. Makhluk lah, kita, haiwan, binatang, bulan, rumput pun makhluk. Semua yang Allah buat ni makhluk ni. Tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri. Sebab Ustazah bagi contoh binatang lembu. Lembu tu boleh ke dia ciptakan diri dia? Boleh ke lembu tu buat lembu, menciptakan dirinya sendiri? Contoh lain lagi, contoh ustazah nak buat diri ustazah, boleh ke? Tak boleh deh. Jadi tidak mungkin lah makhluk menciptakan dirinya sendiri. Kalau bukan ustazah, siapa yang buat? Allah lah. Allah jawapan dia. Sebab ustazah tak boleh cipta diri ustazah. Ustazah tak boleh nak buat, nak cipta kucing, tak boleh. Ustazah ambil gupa-gupa daging ke, lepas tu jadi kucing. Tak boleh. Itu tidak mungkin lah. Tidak mungkin ustazah boleh cipta kucing. Allah yang cipta dan Allah sajalah yang tahu macam mana nak buat. Okay. Seterusnya, dan tidak mungkin ia dicipta secara kebetulan. Okay. Secara kebetulan. Maksud di sini, semua yang Allah cipta tu, semua ada sebab. Allah tak buat cipta kucing tu saja-saja. Allah buat nyamuk tu saja-saja sebab nak suruh manusia sakit. Tidak deh. Tidak. Allah cipta tu ada sebab. Dia bukan kebetulan. Saya bagi contoh rumput. Inilah rumput ni. Ni contoh. Rumput ni Allah ni yang buat rumput ni. Apa Allah buat rumput saja-saja ke? Tak deh. Memanglah manusia ni tak makan rumput deh. Kita tak makan rumput ni. Tapi siapa makan rumput? Lembu deh. Lembu, belalang. Jadi Allah buat rumput ni supaya binatang-binatang boleh makan rumput. Binatang pun kenyang. Lembu pun kenyang lah makan rumput. Kambing pun kenyang lah makan rumput. Kita manusia pula, kita pun makanlah kambing makan rumput ni. Kita makan kambing, melih lembu, gemuk-gemuk deh. Sebab dia makan rumput. Dia jadi ada sebab lah Allah buat tu. Allah buat rumput supaya kambing boleh makan. Kambing pun jadi gemuk. Ada isi banyak deh. Bila kambing tu gemuk, lepas tu kita pun beli kambing, melih makan daging. Itulah sebagai contoh. Contoh ni. Okay. Yang terakhir, tanda kewujudan Allah ialah dengan adanya alam ini. Okay, ini contoh yang terakhir, bukti daripada akal fikiran manusia bahawa Allah itu ada. Kalau orang lain tanya, apa bukti Allah itu ada? Dia tanya, ustazah, apa bukti ni Allah ada? Kita tak nampak Allah ni. Buktinya ialah dengan adanya alam ini. Dengan adanya alam ini. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita boleh nampak matahari, kita boleh nampak langit, kita boleh nampak sungai, laut yang ciptaan Allah. Jadi
Itulah tanda adanya Allah ialah adanya alam ini. Kita duduk ni. Begitulah 5 perkara ni ataupun 5 isi-isi yang menjelaskan bukti daripada akal fikiran beriman kepada Allah. Bukti daripada akal fikiran kita. Kita kena mikir dulu, barulah kita tahu adanya Allah ni. Dan kita boleh beza benda tu ciptaan Allah ke ciptaan manusia. Ada juga ciptaan manusia selain ciptaan Allah, ada juga ciptaan manusia. Contohnya gapo? Ni, pagar ni. Pagar ni manusia yang buat. Manusia beli kayu. Lepas tu manusia kerak kayu ni deh. Contohnya habis kita kerak kayu ni. Kerak ni jadilah pagar. Contoh lain, contoh manusia buat. Ni Ustazah tunjuk sekeliling Ustazah lah. Kotak kaleng ni. Kotak kaleng ni manusia yang buat. Manusia buat, dia beli kain deh. Lagi apa lagi? Pink pun manusia yang buat. Marker ni pun manusia yang buat. Lagi ni gelas ni pun manusia yang buat deh. Gelas pun manusia yang buat. Kalau Allah ada contoh sini, haiwan, bulan, bintang, matahari dan semua makhluk ni, makhluk Allah ni Allah yang buat. Manusia. Lagi contoh-contoh yang Ustazah sebut lah. Kucing, gunung, pokok. Buku ni ialah manusia yang buat. Manusia jurutulis ni manusia buat. Dia ada beza lah, ciptaan manusia dan ciptaan Allah. Jadi itu sajalah bukti akli, dalil akli beriman kepada Allah. Video ni agak panjang tapi harap murid boleh faham dengan baik lah. Ustazah akan bagi latihan ni lah lebih kurang. Latihan ni ciptaan Allah dan rekaan manusia. Huk mana Allah buat dan mana huk mana manusia buat, reka. Mana manusia reka. Contoh saya bagilah kucing deh. Banyak kali saya sebut kucing ni Allah ke manusia buat. Suaikan deh, padankan pernyataan di bawah. Matahari Allah ke manusia. Rumah, kapal terbang, kereta, sungai. Suaikanlah di tempat yang betul, ciptaan Allah ataupun ciptaan manusia. Jadi nanti murid-murid buat, Ustazah akan cek lah. Ustazah akan semak. Selamat mencuba dan semoga murid-murid boleh faham ni lah. Beriman kepada Allah.